Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam kita Selangor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam yafqahu qawli. Terima kasih pengacara majlis, sahabat saya yang berhormat YB Gobind Singh Deo, pengerusi DAP Selangor, merangkap ahli Parlimen Puchong, yang berhormat saudara Izham Hashim selaku ahli calon kita di kawasan Pandan Indah, insya-Allah akan kekal pengerusi amanah negeri Selangor yang juga merupakan timbalan Pakatan Harapan Negeri Selangor. Kekanda saya, Datuk Wira Zulkarnain bin Tan Sri Omar Din, pengerusi Barisan Nasional Negeri Selangor yang juga setiausaha politik kepada timbalan Perdana Menteri, barisan pasukan saya dan juga tim saya yang bakal menyokong kerajaan perpaduan, calon-calon kerajaan perpaduan dan juga perpaduan negeri Selangor, para pengarah-pengarah jentera, wakil-wakil daripada cabang, bahagian, angkatan muda, wanita, pemuda, Sri Kandi Puteri dan semua yang dapat hadir pada hari ini. Alhamdulillah, saya merakam rasa syukur kehadrat ilahi kerana detik ini merupakan detik yang dinantikan oleh jutaan rakyat di luar sana. Bukan hanya lebih 1000 orang yang datang ke Dewan kita pada hari ini, tapi saya percaya lebih 6 juta rakyat di negeri Selangor sedang menunggu apakah tawaran, manifesto dan tekad kita bagi memastikan kesinambungan, kestabilan, kemakmuran Selangor yang bermaruah dan bermartabat. Saudara-saudari, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, semenjak pada tahun 2008, negeri Selangor telah memulakan satu langkah reformasi ataupun islah yang konsisten demi memastikan dasar, institusi dan pentadbiran ini melaksanakan agenda perubahan ataupun islah. Bermula dengan agenda merakyatkan ekonomi negeri Selangor yang sekarang dikenali sebagai Iltizam Selangor Penyayang. Dalam 5 tahun saja kita belanjakan 2.3 bilion ringgit Malaysia. Tak mampu mencapai mana-mana negeri dan juga dibuat oleh mana-mana permuafakatan maupun perikatan. Sebab itu saya yakin dengan tekad dan juga hala tuju ini, kita teruji, kita telah buktikan kita mampu membawa kemakmuran dan kestabilan kepada rakyat di dalam negeri kita. Malahan kita juga turut buktikan dengan melakukan reformasi institusi dalam penggal pertama lagi, dengan melakukan reformasi terhadap Dewan Negeri, kelahiran jawatan kuasa khas, sama ada Selket ataupun JP Abbas ataupun JP Padat dan pelbagai lagi jawatan kuasa yang meneliti bagaimana pemisahan kuasa di antara legislatif dan legislatif, di antara perundangan dan juga eksekutif, supaya kerajaan kita sentiasa berada dalam landasan dan juga jalan yang betul, menjamin ketelusan sampailah kita negeri pertama di Malaysia yang melahirkan Freedom of Information Act ataupun enactment yang kita telah laksanakan pada penggal pertama. Dan kita turutkan dengan agenda ekonomi yang direncana. Rancangan Selangor pertama sebagai bukti bagaimana kesungguhan dan kemampuan kita dengan bersungguh-sungguh, bermula dengan penjajahan, diikuti klasterisasi, kita bentangkan rancangan 5 tahun negeri Selangor untuk rakyat negeri Selangor. Dan dengan saja setahun pertama pembentangan, dalam tempoh beberapa bulan saja,
Pembentangan rancangan Selangor pertama yang kita bentangkan pada bulan Ogos, dalam tempoh 4-5 bulan ia telah melonjakkan ekonomi negeri Selangor hingga 0.7% menjadi 25 kepada 25.5% sumbangan kita kepada KDNK, dan 0.7% lonjakan ini adalah paling tinggi dalam sejarah 15 tahun pentadbiran Pakatan Harapan dan juga Pakatan Rakyat di negeri Selangor. Saudara-saudari, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, ingin saya jelaskan bahawa tekad dalam membentangkan tawaran ini adalah berdasarkan hasrat kesinambungan kepada kejayaan, kecemerlangan dan kemakmuran negeri yang telah kita kecapi. Lebih-lebih lagi, sekarang ini kita dalam agenda perpaduan. Pakatan Harapan, Barisan Nasional yang mempunyai tradisi dan sejarah membangunkan negeri kita. Sejarah tidak pernah menipu. Selama berpuluh tahun, Selangor yang mula dikenali sebagai bandar kecil, dikenali sebagai bandar satelit, membangun dan dimajukan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu yang rata-ratanya daripada Barisan Nasional membawa kemakmuran ekonomi kepada rakyat. Bila berlaku perubahan dan peralihan politik pada tahun 2008, Pakatan Harapan, kumpulan-kumpulan induk dalam Pakatan Harapan telah memuncakkan pembangunan ini dengan rencana-rencana baru, dengan agenda baru, membangunkan industri aeroangkasa sebagai contoh, membangunkan industri rel sebagai contoh, mengangkat tema life sciences ataupun sains hayat sebagai contoh. Ini semua telah berjaya menyambung kemajuan negeri dan kita menyambung kerja baik yang ditinggalkan oleh Barisan Nasional puluhan tahun yang lepas. Dan kali ini, dua gabungan ini bercantum dan bergabung menjadi satu gabungan yang ampuh, kukuh dan kuat di peringkat persekutuan. Dan saya percaya kita boleh gabungkan di antara pengalaman silam dicampur dengan idea-idea baru, garapan-garapan baru, anjakan-anjakan baru yang telah kita laksanakan sehingga mengekalkan negeri Selangor sebagai negeri perpaduan dan negeri yang mengekalkan kestabilan, negeri yang menjaga keharmonian, negeri yang kekal makmur, membangun, maju dan moden dan tidak ketinggalan, menjaga rakyatnya dengan baik, semuanya mendapat nikmat dan perlu dibantu ataupun membantu kepada mereka yang kita sangat perlukan. Tuan-tuan, saya pasti ucapan saya ini ataupun butiran ucapan ini akan ditilik oleh lawan kita dalam pilihan raya kali ini daripada Perikatan Nasional. Kemudian mereka akan cuba tiru apa yang kita lakukan. Mereka akan cuba ubah-ubah sikit apa yang telah kita bentangkan. Kerana realitinya daripada perjalanan politik mereka ini hanyalah copy-paste terhadap apa yang telah ada dalam negara kita. Bersatu, mengaku sebagai suara Melayu, tak lain dan tak bukan hanyalah cuba meniru UMNO dan juga Barisan Nasional. Tapi kopinya ini bukan ori, tapi kopi ori grade C yang tak layak untuk diberikan taraf dan juga kelayakan untuk mentadbir dan memimpin. Terbukti 18 bulan mereka mentadbir di peringkat Putrajaya. Perikatan Nasional adalah copy paste kepada Barisan Nasional. Tapi perpaduan hari ini mengumpulkan 19 parti. Suara daripada seluruh pelusuk Malaysia. Ada parti yang berasaskan kaum tertentu. Ada parti multiracial. Ada parti Sabah. Ada parti Sarawak. Perikatan Nasional
diwakili oleh parti-parti minoriti dan parti-parti copy paste ataupun parti-parti tiruan yang saya percaya dia juga akan cuba menjadi tiru dan juga meniru apa yang kita lakukan. Rakyat negeri Selangor, pilihlah yang ori, buangkan yang palsu. Yang ori adalah daripada suara dan tekad perpaduan di dalam negeri Selangor. Saudara-saudara, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya imbau sedikit bagaimana pelaksanaan dan juga ikhtiar yang kita lakukan ini adalah satu langkah berpanjang dan berterusan. Berdasarkan pengalaman sahabat-sahabat kita, pengalaman 15 tahun kita diberikan amanah menjaga negeri yang besar dan juga mencabar ini. Pengalaman kita berdepan dengan rintangan-rintangan dan cabaran-cabaran politik, cabaran pandemik, cabaran alam sekitar dan pelbagai perkara-perkara lain. Dan tidak ketinggalan eksperimen-eksperimen ide baru yang kita rangka berdasarkan tata kelola dan best practice di dalam pentadbiran-pentadbiran di seluruh dunia. Sebab itu saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, satu jawatan kuasa telah dibentuk, satu komiti telah dilaksanakan dengan tegas, dirancang daripada semua kelompok parti-parti, pandangan-pandangan semua pihak. Alhamdulillah, kita telah berjaya menawarkan satu tekad untuk rakyat negeri Selangor dalam penggal yang ke-15. Selepas pilihan raya negeri yang ke-15 ini untuk menjamin kesinambungan, kemakmuran, kestabilan, kemajuan negeri Selangor, negeri yang kita cintai. Sudah pasti ini adalah unfinished business yang kita harus selesaikan. Mari angkat tangan kita bersama-sama untuk rakyat negeri Selangor. Kita perlukan 5 tahun lagi untuk selesaikan dan meneruskan kejayaan kita bersama-sama. Sebab itu pada hari ini 5 tekad untuk 5 tahun yang mendatang. Saudara-saudara, saya nak rincikan sedikit apakah kandungan-kandungan tawaran-tawaran kita yang kita namakan 5 tawaran untuk 5 tahun negeri Selangor yang mempunyai 5 kerangka utama dalam cerakinan ataupun dalam detail-detail yang saya ingin sebutkan sebentar nanti. Pertama, kita pasti ingin menjamin ataupun ingin memastikan ekonomi unggul, pendidikan yang berkualiti sebagai asas kepada pekerjaan dan pendapatan yang tinggi kepada rakyat. Saudara-saudara dan tuan-tuan sekalian, menjana ekonomi dengan asas pendidikan ini yang akan menjamin pendapatan kepada rakyat mempunyai 14 tawaran-tawaran. 14 tawaran-tawaran tersebut adalah memfokuskan usaha pembangunan ekosistem, industri pertanian moden, aero angkasa, rel, bas elektrik, perkhidmatan 5G, robotik dan otomasi, serta kecerdasan buatan dan juga tenaga boleh diperbaharui. Yang kedua, kita ingin menawarkan 100,000 peluang pekerjaan berpendapatan tinggi kepada orang muda terutamanya di dalam negeri Selangor. Saudara, saya tidak cakap kosong. Daripada tahun 2018 sehingga 2023 awal, berapa banyak yang telah kita tawarkan pekerjaan? 89,000 peluang pekerjaan lahir daripada usaha tekad industri dan pentadbiran negeri Selangor. Dengan rancangan Selangor Pertama, dengan garapan pengalaman baru, dengan dasar baru sebagaimana yang diumumkan oleh Menteri Ekonomi, 100,000 peluang pekerjaan ini adalah sangat realistik dan kita yakin boleh tawarkan 100,000 peluang pekerjaan untuk anak muda 5 tahun yang mendatang. Yang kedua, kita ingin bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan untuk menubuhkan pelabuhan ketiga di Pulau Keri, Pelabuhan Klang, agar Selangor menjadi destinasi utama pelaburan di Asia Tenggara.
Saudara-saudari, idea awal pelabuhan ketiga ini wujud ketika zaman pentadbiran Tarisan Nasional. Lagi, beberapa usaha dibincangkan dan telah dimuktamadkan dalam belanjawan sebagaimana ucapan Perdana Menteri dalam ucapan belanjawan yang terbaru pada bulan Februari lalu. Dan kita percaya kerjasama persekutuan dan negeri yang baiklah yang akan merealisasikan kawasan pelabuhan ketiga di Pulau Keri ini yang sekaligus akan menganjak ekonomi kita dan menjadikan Integrated Development Region in Sabah Selangor ataupun IDRIS menjadi realiti. 40,000 hektar kawasan Kuala Langat dan Sepang akan dibangunkan dan Sepang akan menjadi kawasan perbandaran baru berdaya maju untuk kemajuan di dalam negeri kita. Saudara-saudari, kita tak hanya menumpu di kawasan selatan Selangor. Sebab itu kita jamin kita akan tumpu 3 kawasan perbandaran baru. Kita juga akan mewujudkan kawasan di Sepang sebagaimana saya sebut. Kita tidak lupakan juga kawan-kawan kita di utara Selangor, iaitu di Sabak Bernam yang kita akan gerakkan dengan Sabak Bernam Development Area. Di Sabak Bernam, pintu masuk ke kawasan selatan negeri Perak Darul Rizwan terkenal sebagai kawasan pertanian dan juga perikanan. Namun begitu ada potensi yang besar untuk kita bangunkan dan kita telah menggerakkan 2 institusi iaitu MBI dan PKPS. Selain daripada sektor pertanian, kita juga ingin menggerakkan beberapa kawasan perumahan dan juga kawasan-kawasan perbandaran baru di Sabak Bernam. Dan juga yang ketiga, tidak lupa juga kita nak bangunkan dan meneruskan apa impian yang telah dicernakan oleh Allahyarham Tan Sri Khalid sewaktu menjadi Menteri Besar yang ke-14 dengan membangunkan persekitaran dan sepanjang jajaran Sungai Kelang. Sebab itu saya percaya sekali lagi dengan plan yang telah kita bentangkan, kerjasama yang telah kita rangka dan juga hubungan dengan kerajaan persekutuan, ia akan menjadi satu kawasan pembangunan baru. Apatah lagi kita menerima berita gembira. Kelang telah disetujui atau telah dinaik taraf menjadi bandaraya dan ia menjadi bandaraya yang ke-4 di negeri Selangor. Dan bandaraya ke-4 ini menjadikan kita mempunyai 4 kawasan bandaraya yang terhubung, berdaya maju dan menjadi kawasan penumpuan ekonomi. Saudara dan tuan-tuan sekalian, kita juga ingin berazam dan bertekad ingin melahirkan kawasan perindustrian yang mampan dan menjadikan kawasan-kawasan perindustrian ini sebagai kawasan yang mampu menangani konsep dan piawaian ESG dalam menepati harapan rakyat Sustainable Development Goal dan juga rakyat negeri Selangor yang berharapkan kawasan kita menjadi kawasan yang penuh ataupun yang terangkum di dalam kawasan kerangka pembangunan rendah karbon. Seterusnya, kita ingin melengkapkan keterhubungan 5G di negeri Selangor. Keterhubungan 5G ini akan menjadikan kita sebagai sebuah negeri yang mempunyai rangkaian 5G yang tercekap di Asia Tenggara. Ketiga, seterusnya, mewujudkan jajaran rel kita Selangor dengan 2 kawasan yang akan menjadi tumpuan. Kawasan pertama adalah menghubungkan rel yang sudah bertapak di kawasan Kelang sampai ke Sabak Bernam. Justru Sabak Bernam akan mempunyai rangkaian kereta api. Orang Sabak Bernam sampai Kuala Selangor boleh tetap tinggal di Kuala Selangor dan bekerja di Kuala Lumpur ataupun Shah Alam kalau rantaian dan rangkaian ini terhasil. Jalan kedua yang kita ingin bangunkan, menghubungkan di antara KLIA sampai ke Tanjung Sepat dan Sungai Pelik agar kawasan selatan dan wilayah pantai barat negeri Selangor ini dapat dihubungkan seterusnya menjadi koridor perkhidmatan rel. Dengan 2 jajaran rel yang kita akan bangunkan ini, sudah pasti dengan izin
Kementerian Pengangkutan dan juga dengan usaha Kementerian Pengangkutan dan juga bantuan daripada Kerajaan Persekutuan akan menjadikan negeri Selangor sebagai satu negeri yang mempunyai jajaran kereta api yang komprehensif dan sekaligus akan mengurangkan kenderaan-kenderaan pribadi dan mengurangkan kesesakan jalan di jalan-jalan raya kita dan membantu peningkatan kenderaan awam. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita juga berhasrat dan berjanji ingin melatih lebih kurang 10,000 anak-anak muda dalam 5 tahun untuk program latihan teknikal dan vokasional. Saudara-saudari, pada hari ini kita sudah mempunyai ekspedisi yang mempunyai pusat latihan untuk Siemens, untuk Apple, untuk Festo dan juga untuk The Subsystem, insya-Allah, dengan memanggil dan melatih belia-belia dan anak muda dalam latihan teknikal dan vokasional ini, kita dapat menyediakan peluang pekerjaan dan mengisi peluang-peluang pekerjaan 10,000 muda akan ditawarkan dengan skim yang berpatutan dan mampu milik mendapat peluang pendidikan dan dapat kerja yang berkualiti dan pendapatan yang tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, terusnya dalam ikhtiar pembangunan ekonomi melalui pendidikan ini juga kita berhasrat ingin meningkatkan peserta-peserta program tuition rakyat. Saya ingin jelaskan, tuition rakyat ini bermula dengan 6,000 orang. Di tahun 2019 kita pertingkatkan menjadi 10,000 orang. Hari ini kita sudah mempunyai 63,000 anak-anak murid dapat tuition percuma yang ditaja oleh pihak kerajaan negeri. Kita akan tambah lagi program ini. Kita akan perhebatkan lagi program ini termasuk di sekolah rendah dan juga menengah rendah. Dan sasaran kita dalam tempoh 5 tahun, kita akan melatih dan menyediakan 200,000 peluang tuition percuma kepada rakyat di dalam negeri Selangor, khususnya kepada anak-anak yang memerlukan. Dan sekali lagi saya dah rujuk dengan MDI, is doable dan kita yakin boleh dilakukan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita juga memerlukan rakyat dan sumber manusia yang mahir berbahasa. Justru kita akan menambah peluang memahami, mendalami dan mendapatkan bahasa ketiga seperti bahasa Inggeris, bahasa Mandarin, Tamil, Jepun dan Korea. Dengan kos-kos pembelajaran mereka ini juga ditanggung oleh pihak kerajaan negeri. Kita ingin memperkenalkan perubahan baru dalam hadiah masuk universiti. Sebelum ini, anak-anak kita yang masuk universiti di peringkat diploma, di peringkat ijazah pertama, kali pertama akan mendapat bantuan RM1,000. Alhamdulillah, ia dilaksanakan dengan tersusun semenjak daripada tahun 2008. Dalam penggal yang akan datang, kita akan menaikkan sumbangan ini dengan nama bantuan mahasiswa kepada RM1,500 untuk anak-anak negeri Selangor. Siapa pun yang masuk di ijazah pertama dan juga diploma kali pertama dengan bantuan dan sokongan, selain meneruskan apa yang kita panggil program peduli siswa, bantuan beasiswa Menteri Besar, bantuan siswa dan juga pinjaman-pinjaman yang dikendali oleh agensi termasuk Yayasan Selangor. Dan yang terakhir, kita ingin menawarkan peluang latihan industri ataupun yang dipanggil sebagai internship dengan menawarkan allowance sebanyak RM1,500 untuk intern-intern yang dipilih melalui program kita. Dengan kita anggarkan 2,000 anak muda akan dapat dibantu melalui program-program internship yang akan dibangunkan melalui anak syarikat kerajaan negeri, Selangor Research Institute ataupun SERI, dan juga jabatan-jabatan di bawah pentadbiran negeri Selangor yang insya-Allah kita negeri pertama berjaya memberikan 1,100 untuk intern-intern ini membiayai dan melalui kehidupan kita. Ada tambahan baru yang saya masukkan di sini,
Kita juga ingin merangsang kemahiran kreatif generasi muda dan belia dengan mewujudkan Geran Digital Kita Selangor dengan mensasarkan 10,000 anak-anak muda dibiayai melalui Geran Digital Kita Selangor dengan peruntukan RM20 juta untuk 5 tahun. Ada 1 juta geran untuk digitalisasi anak muda dan juga geran digital untuk e-dagang anak muda. Tuan-tuan, 14 tekad dan juga hala tuju inilah yang kita pasakkan, yang kita gariskan untuk membangunkan ekonomi negeri. Bukan hanya memikirkan tentang bentuk pembangunan apa, bagaimana nak dibangunkan, kita fikir tentang jaringan infrastruktur, sama ada jalan, rel maupun pelabuhan, hinggalah kita fikirkan tentang sumber manusia kerana kita ingin perkasakan dan kukuhkan rakyat terutamanya anak muda dalam negeri Selangor dan mereka ini akan menjadi mata penting atau cahaya mata penting kepada negeri Selangor, berlian dan permata yang ingin kita bangunkan untuk bangunkan negeri ini 5 tahun lagi dan masa-masa hadapan. Tuan-tuan, kita beralih kepada tekad kedua. Tekad kedua kita adalah dengan menjadikan agama sebagai cahaya dan inspirasi kehidupan bermaruah di negeri Selangor. Dalam tekad kedua ini kita mempunyai 9 tawaran. Pertama, kita ingin menawarkan apa yang kita panggil subsidi muasasah haji kita Selangor. Apa kandungan subsidi muasasah haji kita Selangor ini? Kerajaan negeri bersedia menawarkan dan menampung subsidi sehingga RM2,000 kepada 3,000 jemaah haji muasasah kali pertama di kalangan rakyat negeri Selangor. Kalau sebelum ini kita panggil sebagai inisiatif muasasah haji diberikan RM500, kali ini kerajaan negeri bersedia membantu mengurangkan kos kepada Duyufur Rahman ataupun bakal-bakal tetamu Allah dengan tawaran RM2,000 kepada 3,000 jemaah haji kali pertama melalui sistem muasasah yang ditawarkan oleh pihak jabatan ataupun pihak tabung haji. Yang kedua, kita juga ingin mewujudkan sebuah beasiswa yang dinamakan sebagai beasiswa Al-Ghazali untuk pelajar-pelajar tahfiz, sekolah-sekolah pondok dan sekolah agama rakyat supaya dapat melanjutkan pelajaran ke Timur Tengah dengan kos yang berpatutan dan mampu untuk menampung pembelajaran mereka. Sekarang kita ada lebih 2,000 pelajar-pelajar di sana. Beasiswa ini akan membantu dan menambah dengan sasaran kita di antara 300 hingga 400 ringgit 400 orang satu tahun supaya jumlah pelajar-pelajar yang belajar dan dapat melanjutkan pelajaran ke Timur Tengah dapat kita tambah dan dibantu dengan berkhemah oleh pihak kerajaan negeri. Perkara ketiga yang terkandung di dalam program ini adalah untuk memudahkan serta mendaftar sekolah-sekolah menengah agama Islam persendirian supaya menjadi lebih selamat dan kondusif untuk pelajar-pelajar. Seterusnya, mewujudkan satu program khas ataupun peruntukan dan sumbangan khas untuk sekolah-sekolah agama rakyat. Alhamdulillah, dalam 5 tahun yang lepas, malahan di tahun ini sebenarnya, kita telah meningkatkan sumbangan untuk sekolah agama dan sekolah-sekolah tahfiz. Bermula hanya 2 juta pada tahun 2008, sekarang telah mencecah 9 juta. Dan insya-Allah kita akan pertingkatkan sehingga 10 dan 11 juta untuk sekolah-sekolah agama rakyat, sekolah-sekolah tahfiz di dalam negeri Selangor. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, kita juga berazam dan juga yakin dapat melaksanakan dengan sekali lagi usaha dengan kerajaan persekutuan untuk meningkatkan allowance bagi imam
Bilal, Siak dan Nazir di seluruh negeri Selangor dengan cara berperingkat. Maksimumnya allowance imam akan dinaikkan menjadi RM1,600. Allowance untuk Bilal di negeri Selangor pula akan dinaikkan menjadi RM700. Allowance Siak dan juga Nazir di negeri Selangor akan dinaikkan menjadi RM500 demi menghargai sumbangan dan juga penghargaan terhadap menjaga rumah Allah yang Maha Suci. Tuan-tuan dan puan-puan, kita juga bersedia mewujudkan satu sekretariat khas bagi membantu industri-industri kecil di negeri Selangor, bagi pendaftaran sijil halal, bagi meluaskan pasaran mereka terutama di Timur Tengah. Kita juga ingin meluaskan kelas-kelas syarahan dan pengajian turaf secara bersilibus dan tersusun di masjid negeri dan juga seluruh masjid-masjid daerah di seluruh negeri Selangor dengan amalan-amalan tradisi Islami seperti zikir dan selawat. InsyaAllah ia telah bermula pun di masjid negeri, dan kalau kita dapat lagi kuasa dan juga tawaran dan amanah ini, kita akan kembangkan ilmu warisan Islami kepada seluruh negeri Selangor. Islam dibangunkan dengan ilmu, bukan dengan semangat yang membawa kepada kemarahan, kebencian maupun perkara-perkara yang jumud. Tuan-tuan dan puan-puan, kita juga berhasrat membelajarkan sehingga RM3 juta atau dana tambahan bagi dana guaman syariah bagi wanita-wanita dan keluarga di negeri Selangor, kerana kita ingin membantu khususnya dalam hak penjagaan, hak hadanah serta hal harta perkongsian ataupun harta sepencarian dalam banyak kes yang melindungi masyarakat khususnya wanita negeri Selangor. Dan juga kita tak lupakan kelompok dan juga masyarakat yang membantu kita khususnya di kalangan masyarakat Buddha, Kristian, Hindu, Sikh dan Tao. Tahun-tahun sebelum ini peruntukan kita mencecah 5 hingga 6 juta. Di tahun 2023 kita naikkan 8 juta. InsyaAllah 5 tahun mendatang tiap-tiap tahun untuk kelompok agama ini kita akan bagi sumbangan sehingga 10 juta ringgit Malaysia untuk membantu rumah-rumah ibadah mereka dan juga kedudukan rumah ibadah mereka. Saudara-saudari, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kita sampai kepada perkara yang ketiga, yaitu perkhidmatan kerajaan yang cekap dan efisien dengan 5 tawaran. Pertama, pendigitalan sepenuhnya. Perkhidmatan kerajaan untuk memudahkan urusan individu, syarikat dan agensi di negeri Selangor. Ini sebahagiannya telah dilakukan dalam inisiatif-inisiatif seperti e-tanah, smart Dropbox dan banyak perkara yang telah kita mulakan, termasuk satu pusat sehenti untuk pembayaran cukai-cukai dan perkhidmatan majlis tempatan yang dibawa oleh saudara Eng Zihan sebelum ini. Kita akan meluaskan sepenuhnya 5 tahun lagi, hampir sepenuhnya ataupun 90% perkhidmatan di dalam pentadbiran awam negeri Selangor akan kita laksanakan di dalam talian ataupun di dalam secara digital. Yang kedua, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, perkara kedua yang kita ingin wujudkan ialah mewujudkan pentadbiran apa yang kita panggil sebagai Greater Klang Valley. Dengan kita ingin libatkan 4 bandaraya yang telah terhubung ini. Bandaraya Petaling Jaya, Bandaraya Subang, Shah Alam dan Kelang. Kita bukan saja ada 4 bandaraya yang ada di dalam negeri, tetapi 4 bandaraya ini terhubung. Sudah pasti kita ingin wujudkan what we call it Greater Klang Valley. Di sinilah akan menjadi pusat yang paling vibrant untuk pembangunan ekonomi, digitalisasi dan kemajuan negeri Selangor. Dan kita akan melatihnya dengan satu pentadbiran yang laik, pengurusan yang tersusun serta peraturan-peraturan yang seragam di keempat bandaraya ini. Dan sebenarnya kalau kita mempunyai hubungan baik dengan kerajaan persekutuan, saya percaya
The Greater Klang Valley ini akan bercantum pula dengan Bandaraya Kuala Lumpur, menjadikan kawasan ini adalah kawasan yang paling maju, kawasan yang paling membangun dan merupakan enjin penting kehidupan dan juga ekonomi negeri Selangor, Greater Klang Valley untuk 5 tahun bagi rakyat negeri Selangor. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kita juga ingin membantu setiap peniaga-peniaga dan juga perniagaan untuk beralih kepada sistem digital sepenuhnya. Dalam pada masa yang sama, di pihak-pihak berkuasa tempatan, kita akan mewujudkan One Stop Center ataupun OSC khas di PBT-PBT dan kita boleh selesaikan isu-isu kritikal berkaitan perkhidmatan PBT dalam tempoh 24 jam. Tuan-tuan, itu 5 tawaran kita untuk perkhidmatan ataupun apa yang kita katakan perkhidmatan penjawat awam yang efisien. Kita pergi kepada perkara yang keempat. Perkara keempat itu ialah pembangunan mampan, selesa dan berdaya huni dengan 12 tawaran. Tawaran pertama adalah satu usaha yang kita ingin laksanakan bagi menawarkan kediaman kita Selangor dan sejumlah 200,000 rumah mampu milik yang lengkap dengan 3 bilik tidur, 2 bilik air serta fasiliti yang selesa yang berharga RM250,000 dan ke bawah. Tuan-tuan, mungkin ada yang mencemuh selepas ini, boleh tak kita buat 200,000? Saudara, walau dalam pandemik sekarang ni pun, tempoh 3-4 tahun yang terkekang ini, kerajaan negeri dah meluluskan dalam pembinaan sudah siap 171,000 rumah dalam penggal sebelum ini. Jadi kita yakin penggal akan datang, kita akan mula membangun dan menyediakan 200,000 rumah untuk pembeli pertama khususnya di kalangan anak-anak muda dan keluarga-keluarga baru. Saudara dan tuan-tuan sekalian, kita juga ingin mengurangkan kesesakan trafik di Selangor, terutamanya di jalan-jalan negeri dan PBT, melalui koordinasi dengan agensi persekutuan, menggunakan sistem pemantauan trafik berteknologi tinggi yang akan dihubungkan di command center kita yang telah diuruskan di pihak kerajaan negeri sebagaimana bandar-bandar besar seperti Korea Selatan maupun Singapura melaksanakan kawalan-kawalan trafik. Seterusnya meluaskan bas mini dan van melalui Selangor Mobility di setiap daerah. Ini telah kita mulakan dengan 3 juta ringgit atau 5 juta ringgit pada tahun ini. InsyaAllah Selangor Mobility akan dipanjangkan termasuk di daerah-daerah luar bandar, Hulu Selangor, Sabak Bernam, Sepang dan kawasan-kawasan lain dengan Selangor Mobility yang akan menghubungkan rakyat dengan lebih baik. Saudara-saudari, kita turut akan melaksanakan program-program pengasingan sisa ataupun yang dipanggil sebagai recycle dengan menawarkan sistem kitar semula yang komprehensif dengan KDEB Waste akan menjadi pusat penyelenggara dan juga pembangunnya, dan kita ingin pastikan kelestarian dapat dijaga, alam sekitar dapat diperolehi, kebersihan dapat dipelihara dan bandar kita dan negeri kita menjadi sebuah negeri yang selesa untuk didiami. Saudara-saudari, kita juga ingin meningkatkan daya tahan taman awam sebagai dui fungsi dan sekaligus dapat mengurangkan kejadian banjir kilat dengan menggunakan teknologi otomasi dan kutipan sistem pepejal di PBT-PBT. Taman-taman awam bukan hanya sebagai tempat rekreasi tetapi juga akan berfungsi sebagai pusat-pusat dan tempat tempatan banjir dalam negeri Selangor, mengelakkan kes dan kejadian banjir berulang bagaimana tahun 2021. Tuan-tuan dan puan-puan, Selangor berazam dan bertekad untuk 5 tahun yang akan datang untuk mengembalikan Selangor sebagai jaguh sukan dan pusat pembangunan sukan di dalam negara kita. Justru kita akan memperkasakan Akademi Merah Kuning, di mana akademi ini akan melatih lebih 1,000 bakat-bakat baru untuk bola sepak negeri Selangor, dan sekaligus kita berazam untuk menjadi dan mencapai sasaran kita dengan kejuaraan 3 serangkai dalam tempoh
5 tahun pentadbiran ini menjadi pasukan yang memenangi Piala Malaysia, menjadi juara keseluruhan Sukma, menjadi juara Liga Super menjelang tahun 2025 dan juga menjadi juara dan sampai ke final Piala AFC pada tahun 2027. InsyaAllah, saya pernah jadi manager, kita pernah menang Piala Malaysia. Sahabat saya, Datuk Satim juga antara manager paling berjaya. Gabungan ini akan pastikan kejayaan kita dan kemampuan kita sampai jadi juara Piala Malaysia, juara Liga Super dan juga insya-Allah akan sampai ke Asia nanti. Terima kasih. Saudara semua, kita juga akan memperuntukkan 100 juta ringgit untuk meningkatkan kualiti dan juga kondisi serta keadaan fasiliti jalan di luar-luar bandar dalam tempoh 5 tahun. Sementara itu kita juga ingin wujudkan 5,000 pusat pengecasan berkuasa tinggi untuk kenderaan elektrik di kawasan awam dan mengimplementasikan lorong hijau untuk menyelaras pemasangan stesen pengecasan di kawasan-kawasan perumahan. Dan terakhir, dalam aspek kelestarian livable ini, kita juga berazam untuk menubuhkan ataupun membangunkan 10,000 unit perumahan khas untuk penjawat-penjawat awam di negeri Selangor supaya mereka mendapat rumah yang selesa dan bekerja dengan kawasan kediaman-kediaman kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, kita sampai kepada tekad yang kelima. Tekad kelima ini aspeknya adalah meneruskan inisiatif Selangor Penyayang dan menjadikan budaya penyayang sebagai budaya dan citra masyarakat negeri Selangor. Dengan menjaga kepentingan rakyat di dalam negeri ini dan secara keseluruhannya, dalam tekad yang kelima ini adalah kita ada 12 tawaran secara keseluruhannya. 12 tawaran ini, yang pertama, mengembangkan apa yang kita panggil program Iltizam Selangor Penyayang atau yang dikenali sebagai program-program kebajikan negeri. Pada waktu ini kita mempunyai 46 program. Kita telah mengenal pasti untuk mengembangkan program kebajikan kerajaan negeri kepada 60 program yang meliputi daripada anak baru lahir sampai warga emas dan mereka yang memerlukan sokongan, wanita yang bekerja di rumah hinggalah kepada pekerja-pekerja roda impian ataupun pekerja-pekerja e-hailing yang ada di dalam negeri Selangor. Kedua, mendaftar dan juga melatih pengasuh-pengasuh yang ada di seluruh negeri Selangor supaya mereka menjadi pelatih-pelatih dan pengasuh-pengasuh anak-anak yang rasmi dalam database kerajaan negeri dan Jabatan Kebajikan Masyarakat supaya kita dapat mengelakkan kes-kes penderaan ataupun kemalangan, dan insentif-insentif akan diberi untuk melatih pengasuh-pengasuh ini supaya pengasuh-pengasuh ini dapat menjaga anak-anak dengan baik, ibu-ibu terutama yang bekerja dapat bekerja dan pastikan anak mereka selamat di rumah dengan program yang dipantau oleh pihak kerajaan negeri. Yang ketiga, kita ingin mewujudkan apa yang kita panggil insentif wanita kita Selangor dengan jumlah keseluruhan sehingga RM1,000 satu tahun untuk wanita-wanita yang bekerja di negeri Selangor. Insentif ini adalah untuk mereka membiayai kos pengasuhan dan pendidikan anak-anak mereka, terutamanya dikala mereka perlu menghantar anak mereka dan mereka perlu bekerja untuk mencari rezeki bagi keluarga-keluarga tersayang. Saudara-saudari, kita juga berhasrat untuk meluaskan program Selangor Saring dan meningkatkan usaha selangkah sebagai satu pusat sehenti ataupun aplikasi sehenti dengan program kesihatan mental percuma, program saringan dan latihan serta perubatan dan juga kesihatan rakyat, dan menjadikan kita membantu rakyat sentiasa sehat dan kuat untuk kemajuan negeri Selangor. Tuan-tuan,
Selangor juga berazam untuk menjadikan sebagai kawasan yang selamat untuk wanita dengan meletakkan lebih 2,000 CCTV di seluruh negeri Selangor bagi menghalang aktiviti-aktiviti jenayah yang khususnya boleh mengganggu dan mencabar ketentraman dan kedamaian wanita-wanita yang terpaksa ulang-alik pergi bekerja. Saudara-saudari, kita juga berazam untuk melaksanakan apa yang kita panggil sebagai insentif pertanian kita Selangor dengan RM1,000 kepada petani dan pesawah termasuk benih, baja dan racun serangga demi memastikan hasil-hasil pesawah dan hasil padi kita berada dalam hasil yang baik. Dalam pada masa yang sama, kita juga akan mengambil alih pengurusan satu pangsapuri kos rendah di setiap Dewan Undangan Negeri yang mempunyai pangsapuri kos rendah atau di setiap daerah, maka saya untuk memperbaiki kualiti kehidupan dan fasiliti perumahan-perumahan kos rendah di seluruh negeri Selangor. Ini khusus untuk penghuni-penghuni dan mereka yang mendiami di setiap kos rendah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, kita juga akan menawarkan option penukaran cukai petak dan utility air daripada kadar komersial kepada kadar domestik untuk bagi pemilikan rumah-rumah pertama di dalam negeri Selangor, khususnya rumah-rumah yang ada di dalam zon komersial. Kita pada hari ini dapati ada perumahan dibangunkan di zon komersial. Utilitinya bayar menggunakan kos komersial. Cukainya cukai kos komersial. InsyaAllah kita kurangkan bebanan rakyat dengan berikan kosnya kepada kos kediaman yang jauh lebih murah dan mampu untuk membiayai kehidupan mereka. Tuan-tuan, kita juga berazam dan berhasrat ingin menyediakan perkhidmatan yang dipanggil sebagai ambulans Selangor Penyayang percuma di setiap PBT. Kita ada 12 PBT di negeri Selangor. Kita akan pastikan setiap satu PBT di negeri Selangor ada ambulans untuk kes-kes kecemasan di kawasan perbandaran mereka dan akan dilaksanakan secara percuma. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, kita juga berazam dan berhasrat untuk memastikan rakyat di negeri Selangor sentiasa menjadi rakyat yang pintar, rakyat yang cintakan ilmu, rakyat yang rajin membaca. Justru kita akan lancarkan kali pertama dalam penggal akan datang insya-Allah voucher buku kita Selangor sehingga RM200 kepada mahasiswa-mahasiswi IPTA dan IPTS anak-anak di negeri Selangor. Tuan-tuan, kita dah membantu program yang kita namakan sebagai inisiatif Roda Darul Ihsan Ride. Setakat ini kita dah dapat pendaftaran 22,000 yang telah kita bantu sebanyak 9,000. Justru dalam penggal yang akan datang, kita akan kekalkan Roda Darul Ihsan dengan dana yang sedia ada untuk anak muda dan juga pada hari ini saya ingin maklumkan insya-Allah dalam penggal akan datang kita akan turut menambah inisiatif khusus bukan hanya kepada rider tetapi juga pemandu-pemandu e-hailing yang membawa sebagai Grab car ataupun kenderaan-kenderaan yang membawa penumpang. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah melaksanakan skim mesra usia emas. Dalam skim mesra usia emas yang kita laksanakan, kita ubah suai. Ubah suainya di saat usia emas hidup, mereka dapat RM150 satu tahun. Dan bila meninggal dunia, waris akan dapat RM500. InsyaAllah dalam penggal datang, kita akan kekalkan sumbangan RM150. Dan insya-Allah kalau pendapatan kita baik, kita boleh tambah menjadi RM200 tiap-tiap tahun kepada warga emas. Dan wang khairat kematian ini kita akan pertingkatkan kepada RM1,000 kepada waris dan warga emas yang meninggal dunia. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, 5 tekad ini mewakili 52 program. Dengan ikhtiar kepada negeri Selangor. Bukan hanya janji populis. Bukan tawaran-tawaran yang tidak boleh kita lakukan.
ataupun janji setinggi langit dan mencapai bulan. Tapi tawaran-tawaran yang kita buat ini berdasarkan kajian, pandangan ramai pihak rakyat negeri Selangor. InsyaAllah 5 tekad, 52 tawaran ini akan segera kita laksanakan dengan mandat rakyat dalam pilihan raya yang akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, mari sekali lagi kita angkat tangan kita bersama-sama. Ini 5 tekad kita. 5 tekad kita untuk rakyat negeri Selangor. Untuk 5 tahun yang akan datang. Kameraman boleh naik atas. 5 tahun ini adalah janji kita. Seluruh calon-calon Pakatan Harapan di negeri Selangor. Seluruh pasukan di negeri Selangor ini. 5 tekad ini akan membawa negeri Selangor sebagai sebuah negeri yang stabil, yang maju, yang aman, yang harmoni dan menjadi juara di Malaysia dan Asia Tenggara. Panjangkan tangan kita, 5 tekad untuk 5 tahun negeri Selangor yang gemilang.